Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah Batrisha binti Syamsuri, bernambah matrik 068252. Baik, sebelum saya menerangkan takrif zikir, saya akan menerangkan secara ringkas takrif ilmu tasawuf dan tasawuf terdahulu. Ini adalah antara takrif ilmu tasawuf yang telah digariskan oleh ulama. Yang pertama adalah dari Ibnu Ajibah rahimahullah, iaitu sebagai ahli tafsir menyatakan bahawa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengetahui bagaimana untuk berkelakuan di hadapan Allah SWT, menyucikan batin dari maksiat dan maniskan ia dengan kebaikan. Permulaannya adalah ilmu, pertengahannya adalah amal dan penghujungnya adalah cinta terhadap ilmu tasawuf. Yang kedua yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Zarruq Al-Fasri adalah tasawuf itu bertujuan untuk memperbaiki hati dan menyanjung Allah SWT. Seterusnya adalah takrif tasawuf. Antara takrif tasawuf yang dinyatakan oleh ulama adalah dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mendefinisikan tasawuf itu sebagai pengabdian hati kepada Allah SWT. Yang kedua adalah dari Asy-Syibli rahimahullah, yang menyatakan tasawuf ni adalah yang mengawal panca indera dan yang menjaga nafsu kita. Seterusnya adalah takrif zikir. Takrif zikir ni adalah yang menghilangkan sifat lalai dan lupa dengan mengabdikan kehadiran hati itu dengan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Husna binti Hasnul, nombor matrik 068314. Di sini saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis zikir. Setiap Muslim mestilah tahu bahawa zikir ini adalah perkara yang baik dan juga perkara yang bermanfaat. Zikir ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, terasa sentiasa diperhatikan oleh Allah, dan zikir ini dapat menggandakan lagi pahala-pahala kita, sebab dia merupakan amalan tambahan yang dapat menampung amalan-amalan pahala yang lain. Jadi setiap Muslim mestilah tahu zikir ini dia ada pelbagai jenis zikir. Antaranya ialah tahlil, istighfar, selawat, tasbih, tahmid, takbir dengan doa. Jadi di sini saya akan menerangkan apa itu tahlil, takbir, doa, selawat, istighfar dan sebagainya. Jadi kita akan mulakan dengan tahlil. Tahlil ini ditujukan bagi seorang Muslim untuk mengingati Tuhannya dengan lafaz La ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya dia ingin mengaku dengan lidahnya yang dia berserah dengan hati bahawa tiada Tuhan pun yang wujud melainkan Allah SWT. Syariat menyeru kepada zikir ni dengan tekun dalam banyak hadis. Contohnya kita sebutkan dalam seperti yang berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW ni dia bersabda, perbanyakkanlah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah sebelum ia berlaku antara kamu dengannya. Seterusnya adalah istighfar. Istighfar ni bermaksud memohon keampunan kepada Allah SWT untuk mengampunkan dosa-dosanya, iaitu menghapuskan segala dosa-dosa yang telah dilakukan dahulu. Bunyi lafaz bagi istighfar adalah Astaghfirullahalazim, bermaksud Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Syariat Islam sangat menggalakkan setiap Muslim untuk memohon ampun kepada Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memerlukan ampunan, nescaya Allah akan memberikan kelapangan dari segala kesusahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Seterusnya adalah selawat. Selawat ini ada di mana-mana sahaja, sama ada dalam buku ataupun dan sebagainya. Seumpama Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya dan kesejahteraannya, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan makna-makna dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamu Sayyidina Muhammad, Ya Allah, rahmatilah junjungan kami Muhammad, yakni Ya Allah, rahmatilah junjungan kami Muhammad, wa ala alihi ay wa arhami jami'il muslimin,
dan ke atas keluarganya, dan kasihanilah semua orang Islam. Wasallam ay wa'atahum jami'an al-aman, dan keamanan, iaitu berikan mereka semua keselamatan. Allah Ta'ala telah berfirman, memerintahkan hambanya untuk sentiasa berselawat untuk Nabi. Sesungguhnya Allah dan kerajaannya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, semoga selawat dan salam ke atasnya bergembiralah. Dan dia, iaitu Nabi Muhammad SAW, berkata, ingin menyebut dengan berselawat ke atas Nabi, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah berselawat ke atasnya dengan 10 rahmat dan menghapuskan 10 kesalahan daripadanya. Seterusnya adalah tasbih. Tasbih ini adalah seperti mana lafaznya, Subhanallah, yakni Maha Suci Allah, yang bermaksud aku menyifatkan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kesempurnaan dan mengagungkannya daripada setiap kekurangan. Jenis zikir yang seterusnya adalah tahmid. Tahmid berbunyi seperti ini, Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah, dan maknanya adalah pujian yang meramalkan, mengagungkan Tuhan yang Maha Pemberi dan yang Maha Tinggi. Seterusnya adalah takbir. Maka hendaklah orang yang ingat berkata ataupun melafazkan Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Maksudnya Allah sahaja yang mempunyai kebesaran, tidak ada kesombongan selain Dia. Dan jenis zikir yang terakhir adalah doa, iaitu doa ini adalah apabila seorang hamba ini memohon kepada Tuhannya segala kehendak ataupun keperluannya, mahupun besar ataupun kecil, dan hukumnya menghendaki doa. Maka dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW ini bersabda, tiada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak ada nama di dalamnya atau memutuskan hubungan kekerabatan, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara, sama ada dia menyegerakan doanya untuk dia, atau dia simpan untuknya di akhirat, atau dia berkeras maka dari dia seburuk-buruknya. Terdapat banyak adab zikir yang dapat kita amalkan. Antaranya ialah khusyuk dalam berzikir, rendahkan suara supaya berada di antara senyap dan lantang, berwaspada dalam berzikir, memilih waktu dan tempat yang sesuai, dan menyeru hati untuk berzikir, bersuci dan menghadap kiblat ketika berzikir, berjemaah dalam berzikir, dan yang terakhir adalah berzikir dalam setiap tingkah laku. Terdapat 4 adab berdoa yang saya akan nyatakan. Yang pertama adalah berdoa pada masa yang mulia. Contohnya adalah pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah berdoa dalam keadaan yang mulia. Contohnya ketika saf berbaris dan juga semasa sujud. Yang ketiga adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan sehingga menampakkan ketiak. Dan yang terakhir adalah rendahkan suara antara senyap dan juga lantang. Seterusnya adalah darjat zikir. Seperti yang anda tahu, zikir ini bermaksud berusaha untuk hilangkan kealpaan dan kelalaian kepada Allah SWT, iaitu dengan sentiasa mengingati Allah SWT. Seperti yang kita tahu, terdapat tahap mengingat yang berbeza dan masing-masing mempunyai kaedah yang berbeza juga. Ada yang dituturkan dengan lantang. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah berkata tentang zikir. Zikir ini dia mempunyai 3 darjat. Darjat pertama adalah zikir yang zahir, yakni zikir zahir ni adalah pujian, doa atau penjagaan. Bermakna zikir ini dia memuji keesaan dan kekuasaan Allah SWT dan sebagainya. Adapun sebutan pujian seperti Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adapun zikir doa yakni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Akan tetapi zikir yang sebut tentang penjagaan, contohnya zikir Allahumma'i Allahu naziru ila Allah syahidi. Zikir yang jelas melalui lafaz ini amat berguna untuk semua umat Islam. Sebabnya kita dapat menghayati setiap bait zikir tersebut. Ingatan ni membantu kita untuk tambahkan lagi pahala jika kurang amalan, dan dapat memberi ketenangan jiwa dan jiwa kepada setiap manusia. Seterusnya adalah darjat yang kedua. Darjat yang kedua ini adalah zikir yang tersembunyi. Zikir tersembunyi ni dia merupakan zikir yang menyingkirkan sekatan, tinggal dengan saksi. Darjat yang kedua ni dia bermaksud zikir ini mengalir peringkat demi peringkat kepada diri, turun ke hati, naik ke jiwa, kemudian lebih jauh ke bahagian rahsia, dan lebih jauh ke bahagian yang tersembunyi, sehinggalah bahagian yang paling tersembunyi. Dan sejauh mana zikir itu masuk dan kadarnya bergantung kepada sejauh mana Allah SWT itu memberi petunjuk kepada manusia dengan rahmatnya. Tahap zikir yang kedua ini adalah dikatakan secara senyap atau tersembunyi. Ini bermaksud dia berkata dari lubuk hati, mengenang kesunyian di hati. Dia adalah pergerakan perasaan. Zikir hati ni adalah cara untuk kita rasakan dalam hati penyataan kekuasaan dan keindahan Tuhan tersebut. Kemudian zikir di sisi yang tersembunyi ini dia membawa kepada seseorang fi maq'adi sadiqin inda malikin muqtadirin, di tempat duduk yang hak di sisi Raja Agung yang sangat berkuasa. Surah Qamar ayat 55. Seterusnya adalah darjat yang ketiga. Darjat ketiga ni dia adalah zikir yang hakiki. Zikir hakiki ni adalah zikir yang benar dan menjadi saksi hak untuk ingat dan hilangkan saksi zikir. Zikir ni telah dipanggil nyata sebabkan dinisbahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka zikir Allah terhadap hamba-Nya adalah zikir yang benar dan ia menjadi saksi ingatan yang benar kepada hamba-Nya. Tahap di atas bermaksud zikir ni benar adalah zikir yang paling tersembunyi di antara zikir yang tersembunyi, dan ia membawa manusia kepada keadaan kematian diri dan bersatu dengan kebenaran. Sesungguhnya tiada siapa melainkan Allah SWT yang mengetahui keadaan orang yang telah masuk ke dunia yang mengandungi semua perkara, kesudahan kepada semua dan segala perkara. Firman Allah SWT, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirri wal khafi. Dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Surah Taha ayat 7. Jika seseorang itu melebihi tahap zikir, suasana jiwa ini dia berubah, seolah-olah jiwa lain lahir dalam diri seseorang itu. Sebabnya adalah ia baik kepada hati dan baik kepada hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Husna binti Kamarul Zaman, bernombor metrik 068490. Saya akan membicarakan tentang fadilat berzikir. Zikrullah azza wa jal khair amal al-mu'minin wa azka inda malikuhum wa arfa'aha fi dirajatihim. Berzikir kepada Allah SWT merupakan amalan orang-orang mukmin yang paling baik, paling suci di sisi Tuhannya dan paling tinggi darjatnya. Seperti mana firman Allah SWT, maksudnya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, maka Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar.
Maka, apa pula faedah dan kelebihan berzikir ni? Pertama, annahu yajnibu liqalbi adz-dzakiru al-farhu was-surur wa-rahah wa yurathu al-qalbi as-sukun wa at-tama'ninah. Ia membawa kegembiraan ke dalam hati, kebahagiaan dan keselesaan, dan mewarisi keheningan serta kepastian dalam hati kita, seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tentera hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Yang kedua, أن يحيط الخطايا ويذهبها وينجي الذاكر من عذاب الله. Ia akan menghapuskan dosa-dosa dan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah amalan yang boleh dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkannya daripada azab Allah? Iaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yujibu salatullah azza wa jal wa malaikatuhu ala adz-dzakiru. Sesiapa yang berzikir, ia akan peroleh rahmat Allah dan para malaikat akan mengingati mereka yang berzikir kepada Allah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutannya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu, dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang, dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman dunia dan akhirat. Selain itu, faedah yang lain adalah inna adz-dzikru yastaghfiru lidz-dzakiru kama tastaghfir lit-taib wa in adz-dzikru shifa' al-qalbi wa dawa'uhu. Berzikir ini umpama kita memohon ampun sebagaimana kita mohon ampun bagi orang yang bertaubat, dan berzikir juga adalah sebagai ubat serta penyembuh kepada hati kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu baring. Jadi berdasarkan ayat-ayat dan hadis ini, jelas bahawa terdapat pelbagai kelebihan dan faedah berzikir. Sedangkan perbuatan berzikir ini adalah perbuatan yang mudah untuk kita buat dalam kehidupan seharian. Namun ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sangat besar. وخلاصة الذكر عمل جدير بالثناء لأنه يساعد الناس على تذكر الله كثيرا. هذا لسبب من ذكر الله وأكثر فضل الله عليه بما لا يحصر. Secara kesimpulannya, zikirnya adalah perbuatan yang terpuji kerana ia membantu manusia untuk kita sering mengingati Allah SWT. Kerana sesiapa yang ingat Allah lebih banyak, maka Allah akan kurnia nikmat yang tidak terkira banyaknya kepada hamba-Nya. كمسلمين يجب أن نزيد من التأميل الذاتي من خلال الترانيم، لأنه في هذا اليوم وهذا العصر يوجد الكثير من الأشياء المؤلمة من خلال الهتاف يساعدنا بشكل غير مباشر على تقييم أنفسنا باستمرار لنكون أفضل. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memperbanyakkan bermuhasabah diri dengan berzikir. Kerana apa? Kerana pada zaman ini terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan, dan secara tak langsung melalui berzikir ini, ia membantu kita untuk sentiasa menilai diri kita supaya menjadi yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini.